Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, sudah lama cikgu tak buat ulang kaji. So, untuk tahun 2021, kita teruskan dengan ulang kaji bersama cikgu. Kita cuba jawab soalan percubaan. Sains SPM 2020 Negeri Kelantan. Okey, seperti biasa, kamu isi nama, sekolah. Okey, so untuk set soalan ni dia tanya kita, nyatakan target anda. So, bagi target tinggi terus. 50. Okey, jom. Kita mulakan dengan soalan pertama. Antara gerak balas berikut, yang manakah melibatkan lintasan impas seperti ditunjukkan dalam rajah 1? Rangsangan, reseptor, saraf tunjang dan efektor. So, kat sini kalau dia bagi clue kat kita, saraf tunjang. So, bila melalui saraf tunjang, melibatkan tindakan luar kawal. So, tengoklah A, B, C, D yang mana luar kawal. A, menaip. B, bersin. C, berpeluh. D, mengayuh basikal. So, kat sini rangsangan. So, mestilah bersin. So, kalau habuk, terima rangsangan deria hidung. Dia terima nak bersin, dia terus ke saraf tunjang. Dia tak melalui otak. Yang kedua. Seorang kerani sedang menaip komputer tanpa melihat papan kekunci. Pilih urutan benar melibatkan reseptor regang. So, reseptor regang. A, rangsangan reseptor regang, neuron deria, otak, neuron motor, seterusnya efektor. Rangsangan reseptor regang, neuron deria, neuron motor, efektor. So, yang B ni, neuron perantaraan tak ada terus. Sepatutnya ada dekat tengah ni. So, B salah. C, reseptor regang rangsangan. Terbalik. Reseptor regang dulu, baru rangsangan. So, yang paling tepat adalah A. Okey. Yang ketiga. Seorang remaja menjerit-jerit sewaktu menonton tayangan seram. Kelenjar manakah yang berkaitan dengan aksi tersebut? So, bila menjerit-jerit mestilah melibatkan kelenjar adrenal. So, hormon adrenalina. Okey, yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal. So, tengoklah yang mana A, B, C, D, yang mana kelenjar adrenal. So, A lah. So, B, pituitari. C, testis. Tak mahu. D, thyroid. Okey. So, jawapan dia A. Soalan nombor 4. Jadual 1 menunjukkan statistik kemalangan pemandu mabuk di Malaysia. Apakah hubungan antara data ini dengan koordinasi badan? So, kita tengok tahun 2015. Yang mati 229. Kecederaan parah 95. Kecederaan ringan 96. So, tahun berikutnya 2016 makin meningkat. Sebab apa? Pemandu mabuk. Alkohol. So, A, hilang keseimbangan badan. Okey, adakah sebab keseimbangan badan ini? B, kebanyakan neuron musnah. Ataupun C, penghantaran impas menjadi lambat. Ataupun D, aktiviti otak menjadi lebih cepat. So, siapa yang kaki botol, minum arak, dia melibatkan impas menjadi lambat. Okey, soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah menunjukkan sifat resesif? Okey, so kita ada dua sifat, dominan dan resesif. So, resesif ni yang lemah, yang tak menonjol ciri dia. So, rambut kerinting, dominan. Anak mata hitam, dominan. Cuping telinga tak melekap, dominan. D, tak boleh menggulung lidah. So, D lah resesif. Okey, A, B, C, yang ni semua dominan. Kecuali D. So, calon SPM tolong hafal lah sikit. Yang ni. Soalan nombor 6.
Maklumat berikut menunjukkan gejala penyakit akibat ketaknormalan kenormalan baka mandul mempunyai kromosom seks XO. Yang ni kalau calon SPM, pelajar hafal, dia tahu dah. XO ni dia tahu dah. Apa dia? Sindrom apa? Turner. Okey. Hemofilia bukan. Dia sindrom. Soalan nombor 7. Rajah 2 menunjukkan histogram yang mewakili sejenis variasi. Trait manakah yang diwakili oleh histogram itu? So, yang ni kalau pelajar tak hafal pun, tengok jawapan. A, ketinggian berubah. B, tak berubah. C, berubah. D, berubah. So, yang mana yang lain daripada yang lain? So, of course lah, kumpulan darah. So, yang ni kalau pelajar in case tak hafal. Okay. Soalan nombor 8. Rajah 3 menunjukkan perubahan keadaan jirim. Apakah yang berlaku apabila P menjadi Q? So, P ni apa dia? Cecair. Okay. Q jadi pepejal. A, zarah-zarah kehilangan tenaga kinetik. So, dia jadi kurang bergerak lah. So, kalau peringkat gas, zarah-zarah bergerak dengan secara rawak dengan lajunya. B, daya tarikan zarah menjadi lemah. C, susunan zarah semakin jauh. D, zarah-zarah P menyerap tenaga haba. So, yang paling tepat adalah zarah-zarah kehilangan tenaga kinetik. So, dia jadi slow. Okay, dia nak jadi pepejal. 9. Atom X adalah neutral jika bilangan cas positif sama dengan cas negatif. Ramalkan cas atom X dalam rajah 4. So, X ni kalau terima elektron, ion negatif ke ion positif? Sama juga. Kalau hilang elektron. So, kalau kita terima elektron, okey, terima elektron mesti dia cas negatif. Okey. Kalau hilang, positif. Contoh sodium Na+. Dia hilang satu elektron untuk mencapai keseimbangan oktet duplet. So, yang tu kimia lah. So, A. 10. Rajah 5 menunjukkan salah satu kegunaan gas adi dalam kehidupan. Antara penyataan berikut yang manakah yang berkaitan dengan rajah 5 ni? A, hidrogen lebih murah dan kurang reaktif. Helium ringan dan lebih reaktif. Helium ringan dan tidak reaktif. Hidrogen ringan dan tidak reaktif. So, biasanya kita guna helium. So, C lah. Helium ringan dan tidak reaktif. Sebab tu kita guna gas helium. 11. Rajah 6 menunjukkan situasi di dapur. Bapa Siti mencadangkan anaknya supaya memasak makanan lebih cepat masak. Apakah ciri-ciri periuk yang paling sesuai digunakan? So, A, periuk tanah liat lebih murah. Periuk logam tak mudah pecah. Periuk logam lebih cepat panas. Periuk kaca lebih mudah digunakan. So, yang paling tepat adalah kita nak bagi cepat masak, kita guna periuk logam. Lebih cepat masak. 12. Antara berikut yang manakah menunjukkan perubahan kimia? Habloiodin. Okey. Ni ais. Okey. Yang kedua, peleburan ais. Yang ketiga, paku besi berkarat. Yang keempat, hablo garam. So, yang mana kimia? So, kimia sebelum ni cikgu dah bagi tahu. Kimia ni tengok yang bakar, pengaratan besi, pembakaran. Ingat yang tu. So, yang ni ada paku berkarat, C lah. 13. Apakah ujian untuk mengesahkan gas X? Natrium tambah air menghasilkan larutan garam dan gas X. So, gas X ni adalah hidrogen. So, kalau kamu buat eksperimen kat makmal, kita bubuh kayu uji, menyala, dia bunyi pop. Itulah gas hidrogen. Kita nak uji dia betul ke tak ada. 14. Apakah proses X? So, yang ni elektrolisis. So, kat sini kalau letak besi untuk penyaduran. Elektroplating. Okey. Senang je. 15.
Raja 8 menunjukkan proses kimia yang berlaku dalam tumbuhan. Apakah fungsi klorofil? Daripada sekolah rendah lagi, kita belajar klorofil menyerap cahaya. So, tengok ABCD. Kawal penyerapan gas, karbon dioksida, menyerap cahaya. So, B lah. So, ingat, klorofil menyerap cahaya. 16. Penyataan manakah yang berkaitan dengan sinar X? Sinar Q. So, sinar Q yang kedua ni. So, alpha, beta, gamma. So, Q adalah beta. A. Mempunyai kelajuan paling tinggi. B. Tak boleh menembusi kertas. Ni beta dia boleh tembus. Salah lah. C. Tak boleh menembusi aluminium. Ni betul. D. Tiada kesan magnet. Yang ni gamma. Okey, ni R. So, jawapan dia C. So, calon SPM tolong hafal. Kertas, aluminium, plumber. Alpha, beta, gamma. Hafal sikit. 17. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear boleh dihasilkan dalam reaktor nuklear. Apakah proses yang berlaku dalam reaktor nuklear? Perebutan radioaktif, sinaran radioaktif, pelakuran nuklear ataupun pembelahan nuklear. So, untuk jana elektrik, kita proses pembelahan nuklear. So, pelakuran ni dekat cahaya matahari. Dekat matahari. Okey. So, pelakuran ingat gabung, pembelahan ni dia tembak dengan neutron. Okey. 18. Kemalangan yang berlaku dalam reaktor nuklear menyebabkan kesan buruk pada persekitaran. Apakah cara terbaik yang diguna semasa mengendali bahan radioaktif? A. Guna peralatan kawalan jauh. Guna remote. Betul lah. Menggunakan sarung tangan. Bahaya. Pakai spek. Cermin mata keselamatan pun. Bahaya. Basuh tangan sebelum selepas. Lagi salah. So, kita kena guna remote. Okey. 19. Apakah ciri imej yang dibentuk oleh cermin SATA? Okey, imej dia tak terbentuk dekat cermin, so maya lah. So C dengan D salah. So dia kena ada maya, tegak. Lebih besar dari objek. Ni salah lah ni. Okey, pagi-pagi tengok cermin, tiba-tiba muka kita besar daripada yang real. Salah lah. So sepatutnya seorang sisi ataupun sama saiz, sama jarak, ingat tu. Tu ciri-ciri cermin. 20. Apakah yang berlaku apabila cahaya matahari melalui titisan air hujan yang terapung di langit? Okey, air hujan. Langit kelihatan biru. Spektrum cahaya terbentuk, berlaku penyerakan cahaya, berlaku pembelauan cahaya. So, yang ni dia nak cerita kat kita adalah proses penyebaran cahaya. So, apa yang fenomena apa? Pembentukan pelangi, spektrum cahaya. 21. Sekumpulan penari memakai baju berwarna merah. Okey, baju merah. Seluar biru sedang membuat persembahan. Di bawah cahaya lampu kuning. Apakah warna yang diperhatikan oleh penonton pada baju dan seluar penari tu? So, kita tengoklah. Baju warna merah. Okey, baju warna merah kuning. Kuning terhasil daripada warna Mak Hang Cute tu. Yang cikgu suruh hafal. Mak Hang Cute. Okey, merah dengan hijau. Mak Hang. So, warna merah juga. So, kelihatan baju warna merah. Okey. Lepas tu suluh warna kuning. Pada seluar warna biru. Jadi apa? Kuning biru. So, jadi warna hitam. Tak ada warna sama ni. So, B lah jawapan dia. So, hafal formula yang cikgu bagi. InsyaAllah. 22. Raja 10 menunjukkan sebuah kereta api laju. Dijemput. Apakah bahan yang digunakan untuk membina bahagian berlabel Z? A. Aluminium. B. Duralumin. Keluli. Besi. So, of course lah. Duralumin. Dia guna alloy. Duralumin. 23. Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia. Okey. Apakah mangkin X? Nitrogen tambah hidrogen menghasilkan amonia. So, ingat, hafal. Ni proses Haber untuk membuat baja amonia ni. So, C. Dia guna makin besi. 24. Mengapakah sisa radioaktif perlu dilupuskan dengan betul? Menarik perhatian mikroorganisma,
membebaskan tenaga nuklear, merepuk dan membebaskan radiasi yang berbahaya ataupun bertindak balas dengan unsur lain untuk menghasilkan racun. So, kita takut, paling takut adalah sinaran dia. Dia membebaskan sinaran yang berbahaya. Okey, C. 25. Antara berikut manakah pH optimum bagi pertumbuhan bakteria? So, mestilah neutral. A, pH 7. Okey, bawah daripada 7 asid, lebih daripada 7 alkali. 26. Apakah peranan mikroorganisma dalam pencernaan makanan? Okey. Sebagai vaksin, menghasilkan antibiotik, membebaskan enzim untuk menguraikan organisma mati ataupun memecahkan selulosa kepada gula ringkas. So, pentingnya mikroorganisma ni dia bagi pecah, bagi hancur, bagi lumat makanan yang kita makan tu. Okey. 27. Darjah 11 menunjukkan kita hidup nyamuk. Okey, nyamuk dewasa, okey, bertelur, lepas tu larva, lepas tu pupa. Okey. Antara berikut kaedah paling sesuai untuk kawal nyamuk dewasa. Macam mana nak kawal nyamuk dewasa ni? A. Menggunakan racun serangga, menggunakan abet, ubat tu, ubat nyamuk rebus dalam air, tidur dalam kelambu, ataupun melitupi permukaan kolam dengan minyak. So, yang paling tepat guna racun serangga. Spray dulu. 28. Darjah 12 menunjukkan sejenis antibiotik. Okey. Yang digunakan untuk merawat sifilis. Apakah jenis mikroorganisma yang digunakan untuk menghasilkan antibiotik ini? Protozoa, alga, virus, kulat. So, untuk buat antibiotik, okey, kita guna kulat. Okey, kulat ataupun bakteria. 29. Okey, 29. Kecil ya. Jadual 2 menunjukkan nilai kalori. Makanan manakah yang menyumbangkan nilai kalori yang paling tinggi? So, yang ni cara dia pelajar kena kira 1/1. A berapa, B, C. Okey, kita try kira. A. Okey, 100 gram darab dengan ikan kembung. Ikan kembung 433. So, 400. A 433. 43,300. Okey, 43,300. Okey. B. 250 darab dengan tahu 440. 110,000. C. 200 oren darab dengan 147. So, kita dapat 29,400. B. 150 darab dengan kari ayam 300. Kita dapat 45. So, yang paling banyak adalah 110,000 B. Tu cara dia. Kira darab je. Darab masuk. 30. Nutrien manakah diperlukan untuk pertumbuhan akar pokok yang sihat? Nitrogen, sulfur, kalium, fosforus. So, yang ni kalau pelajar hafal, kalau akar pokok berkait rapat dengan fosforus. Tolong ingat. Fosforus. 31. Darjah 13 menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen di atmosfera, okey, turun ke bawah, dalam tanah. Apakah R? So, mestilah baja berbentuk dalam nitrat, baja nitrat. Okey, senang je. 32. Antara berikut yang manakah pengguna primer? Primer yang pertama, pokok padi pengeluar. So, pengguna pertama adalah primer beluncas, B. Senang juga. 33. Pilih padanan yang betul di antara kesan negatif ke atas alam sekitar dan penyebabnya.
A. Penipisan ozon. Mestilah klorofluorokarbon. Salah. B. Kesan rumah hijau. Panas. Gas yang penyebab karbon dioksida. Betul. C. Eutrofikasi. Sulfur. Salah. Yang ni hujan asid. Hujan asid ni terbalik. So yang paling tepat adalah kesan rumah hijau karbon dioksida. 34. Antara berikut yang manakah kesan pembalakan haram? Okey, pembalakan haram berlaku kat hutan tu. So jadi apa yang jadi? Kemarau, pencemaran udara, hakisan tanah, bilangan fauna meningkat. So mestilah tanah terhakis. 35. Maklumat berikut menunjukkan ciri bagi sejenis batian. Bukan berasal daripada benda hidup, tak hangus dan hitam apabila dipanaskan. A. Sebatian organik. Salah. Organik ni benda hidup. B. Sebatian hidrokarbon. C. Sebatian bukan organik ataupun D. Sebatian bukan hidrokarbon. So benda hidup berkait rapat dengan sebatian bukan organik. Okey. 36. Apakah P? P mudah terbakar, larut dalam air, cecair, tak berwarna. So of course lah jawapan dia alkohol. 37. Antara berikut yang manakah contoh lemak tepu? Lemak tepu lemak haiwan. A, B, C, D yang mana lemak haiwan? So yang ni kerap kali keluar soalan SPM pun keluar. Okey, minyak sapi jawapan dia. Minyak lembu. 38. Rajah 16 menunjukkan proses kimia. Polimer jadi monomer. So apakah proses Y? So mestilah penyah polimeran. Jangan confuse. Pempolimeran ni yang kecil-kecil yang bulat-bulat jadi panjang. Tu pempolimer. So kalau terbalik, penyah polimeran. 39. Maklumat berikut menunjukkan proses dalam satu peringkat operasi enjin petrol 4 lejang. Apakah peringkat tersebut? Injap masuk tertutup. Injap exhaust terbuka. Ombuh bergerak ke atas. So yang ni cikgu suruh hafal lah. Amker, aruhan, mampatan, kuasa exhaust. So ombuh turun, naik, turun, naik. Okey. So yang ni bergerak ke atas, jawapan dia tak mampatan ataupun exhaust. So tengok pula injap. Injap exhaust terbuka. So of course lah terang-terangan jawapan dia lejang exhaust. Tu cara dia. Ingat amker. 40. So yang ni pun kena kira. Rajah 17 menunjukkan bola X yang berjisim 2 kg bergerak dengan hal laju 4 meter sesaat. Berlanggar dengan bola Y yang berjisim 3 kg bergerak dengan hal laju 2 meter per saat. Selepas pelanggaran, kedua-dua bola terpisah dan dalam arah yang berlawanan. Bola X berundur ke belakang dengan hal laju 2. Apakah hal laju bola Y selepas pelanggaran? So yang ni momentum sebelum pelanggaran sama dengan momentum selepas pelanggaran. So masuk formula. Momentum sama dengan mv. Mass time velocity. So m1 u1 tambah m2 u2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. So masuk formula maklumat yang dia bagi. Mass. Bola X 2 darab 4 tambah 3 darab negatif 2. Sebab arah berlawanan sama dengan 2 darab negatif 2 tambah 3 V2. So kita akan dapat 8 tolak 6 sama dengan negatif 4 tambah 3 V2. Okey. Pindah. So dapat 6 sama dengan 3 V2. So V2 sama dengan 6 bahagi 3 sama dengan 2. So 2. Masuk je formula. 41. Berapakah daya tujah ke atas yang dialami oleh objek tersebut? Berat objek di udara 4 Newton. Berat objek dalam air 3. So, tolaklah. 4 tolak 3. 1.
Senang je. 42. Antara yang berikut yang manakah adalah betul? Okey, kawasan bertekanan paling tinggi adalah ni, bawah ni. Baru dia boleh terapung naik. Baru boleh dia naik ke atas. So, S. Tekanan paling tinggi. So, yang paling laju adalah P. So, C lah. Ingat tu. 43. Makanan yang manakah sesuai diproses dalam kaedah ini? So, makanan dipanas 15 saat, lepas tu sejuk terus. So, pempastiuran, susu dan jus. 44. Pengusaha durian. Okey. Pengusaha durian. Mana? Durian disaran oleh Mardi untuk menanam durian hybrid. MDUR 78, MDUR 79 dan MDUR 88. Hasil kacukan D24 dan D10 yang mempunyai ciri bakar yang lebih baik. Apakah ciri bakar durian yang baik itu? A. Isi kurang manis. Tak maulah. Kita nak manis. Isi manis. Betul. Berlemak. Betul. Warna kuning pucat. Tak mau pula. Isi manis, berlemak dengan warna kuning. So, yang ni kita nak. Kalau makan durian, kita nak yang ni. Isi manis, kurang lemak. Tak mau. So, C yang paling tepat. Okey. Okey, 45. Antara berikut yang manakah tak dinyatakan pada label? So, apa ni? Orange juice. Okey, dihasilkan air sedap sendirian berhad. Bahan-bahannya, kandungan. Okey. So, apa yang tak ada? Tarikh luput ada tak? Tak ada. Itulah jawapan dia. 46. Mengapakah getah asli tak sesuai dijadikan tayar kereta? A. Kuat. Mudah teroksida, tak tahan haba, tahan kakisan. So, getah asli ni tak sesuai sebab tak tahan panas, tak tahan haba. Okey. Berbanding, compare dengan getah terbulkan. Ingat tu. 47. Baju tali, stoking, payung, terjun, kemah, permaidani, kapek. Apakah plastik itu? So, mestilah kalau pelajar hafal, plastik itu adalah nylon. Okey. 48. Pasaraya Queens Bay. Ni kat Penang ni. Melaksanakan kempen larangan penggunaan plastik sekali guna seperti penyudut minuman, beg plastik yang dilancarkan oleh Kerajaan Pulau Pinang baru-baru ini. Apakah tujuan dia? A. Mengurangkan kos pembelanjaan pasaraya. B. Mengurangkan kuantiti penggunaan jumlah beg yang memudaratkan alam sekitar. C. Membolehkan kerajaan negeri mengutip cas denda. Salah lah. D. Menggalakkan masyarakat membayar denda. So, yang paling tepat adalah yang ni. Kerajaan negeri dia fikir tak mau memudaratkan alam sekitar. 49. Darjah 20 menunjukkan satu simbol komponen elektronik dalam radio. So, yang ni perintah. Boleh laras. Apakah fungsi komponen itu? A. Menguatkan arus. B. Membenarkan arus ulang-alik melaluinya. C. Membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Ataupun D. Mengawal magnitudo arus dalam sesuatu litar. So, D paling tepat. Okay. 50. Okay. Darjah 21 menunjukkan 3 satelit bergerak segerak yang mengorbit bumi untuk menghantar liputan ke seluruh dunia. Apakah jenis julat frekuensi gelombang yang dipancarkan ke satelit? A. Gelombang frekuensi rendah. B. Gelombang frekuensi sangat tinggi. C. Gelombang frekuensi ultra tinggi. Ataupun D. Gelombang frekuensi super tinggi. So, yang paling tepat adalah super tinggi. So, hantarlah. Ambil. 50/50. Alhamdulillah. So, itu saja dari cikgu. Cikgu harap dalam masa sebulan lebih lagi, SPM, calon-calon SPM teruskan konsisten untuk mengulang kaji bersama cikgu. InsyaAllah sama-sama cikgu doakan calon SPM mendapat kejayaan yang cemerlang. InsyaAllah. Okey. Yang suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah sehingga berjumpa lagi dalam video siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.